Sebab itu seorang ulama, Tok Gurunya Abdul Aziz, ada sebut ayat dia tentang solat. Dia kata, solat adalah waktunya manusia berputus sementara dengan dunia dan bertemu dengan pemilik dunia. Allahu Akbar. Bukan lama, 10 minit je. Allah bagi kita 24 jam. Takkan tak boleh beri kepada Allah 10 minit yang betul-betul. 10 minit untuk kita tunjuk rasa syukur dengan nikmat Allah yang tidak terkira. Nikmat Allah terlalu banyak untuk kita. Semua dapat melihat. Ada orang diberi mata, tak ada penglihatan. Ada orang ada telinga tapi tak diberi pendengaran. Tak pernah dengar suara sendiri, suara orang tak tahu. Tak pernah dengar bunyian apa-apa, pekat. Ada orang mata ada tapi Allah tak beri dia penglihatan, buta. Dia tak pernah tengok wajah sendiri, wajah mak ayah dia. Dia tak tahu macam mana rupa hidung, mulut. Dia tak tahu, dia cuma tahu meraba, dia tak tahu apa-apa. Ada orang ada lidah tapi tak mampu berkata-kata. Tidak ada nikmat mengucapkan zikir dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan Allah berikan kepada kita percuma. Dan maintenance-nya Allah yang jaga. Ke ada di kalangan kita 4 bulan sekali pergi hospital. Untuk apa? Nak selenggara jantung ni. Nak servis jantung. Nak servis darah nak kena tukar. Nak servis paru-paru. Dah banyak dah ni filter ni. Padahal kita sedut ikut suka hati dan kita bebas lagi. Paru-paru kita sehat. Allah ciptakan kita dengan sifatnya yang pemurah. Tetapi bukan sekadar itu, Allah ciptakan kita dengan sifatnya Ya Rahman, Ya Rahim. Yang maha pengasih, yang maha pemurah dan yang maha penyayang. Maksudnya, bila Allah ciptakan kita, maintenance badan kita ini dijaga oleh Allah sepanjang hayat. Bila kita sakit luka, sembuh sendiri. Walaupun kita tak letak ubat, dia akan sembuh sendiri. Sedangkan kalau kita sakit urat apa semula lama, okey balik. Kita sakit lengan-lengan lama, okey balik. Allahu Akbar. Jantung kita apa semua tak perlu diservis. Kalau kereta 4 bulan. Mahal macam mana pun lama-lama sikit kena tukar minyak hitam apa semua. Waranti ada 5 tahun je. Tapi waranti kita sampai bila-bila? Sampai kita mati. Allahu Akbar. Kita tahu tak berapa jumlah air ada dalam mata kita? Tahu. Kita sendiri tak tahu tentang diri kita. Air dalam mata Allah bagi ngam-ngam saja. Kalau terlebih meneleh tu kenapa air terlebih? Tapi kalau kurang jadi kering. Kita akan sakit, tak boleh nak bolak-balik. Dan bila menangis, tak tahu air mata daripada mana. Sejak boleh keluar-keluar banyak pula ya tangki air. Allahu Akbar. Asalnya dia bukan ada pada otak pun. Kita ada tahu tak berapa banyak air dalam mulut masing-masing? Tak ada. Kalau terlebih meleleh, tak ada mangkuk. Allah bagi ngam-ngam saja cukup untuk proses makan, untuk kita bercakap. Kalau air liur tu ada dan tak tumpah tak apa, tidur pun kadang-kadang lah tumpah. Tapi elok dan air tu tanpa putus, tanpa henti. Allahu Akbar. Allah beri jumlah darah ngam-ngam, tak lebih, tak kurang, walau setitik. Kalau kurang, badan kita proses sendiri untuk kekal berapa jumlah yang diperlukan dalam badan kita. Siapa yang jaga semua tu? Allah ya Hafiz, ya Muhaimin. Allah yang maha menjaga, maha mengawasi. Kita nak tidur malam tak perlu pesan, Ya Allah tolonglah jaga jantung ni. Risau pula nak tidur ni. Ya Allah nafas ni biar, tak pernah pesan. Nak tidur, tidur macam tu saja. Allahu Akbar. Allah jaga kita sepanjang masa, setiap saat. Dan Allah bukan minta kita bayar, kita tak mampu. Allah minta bila solat, fokuslah betul-betul. Buatlah betul-betul. Dan Allah tak minta pun kita solat lama-lama. Kalau lama 10 minit, lama lah tu. Biasa solat berapa? 2 minit? 3 minit? Allahu Akbar. Semayang, solat 10 minit dan sebagainya. Masya Allah, tenang. Ya Allah, inilah tanda syukur. Lepas tu, Assalamualaikum. Kadang kita pun tak sempat doa. Tahu bekerja-kerja. Allahu Akbar. Teruknya kita, kalau kita hanya jumpa 5 kali saja, Allah Tuhan kita yang memberi segala-galanya. Yang tak beri sikit, tapi itu yang kita rungut. Yang kita tak minta, Allah beri. Ke ada orang yang minta, Ya Allah, hari ni berilah aku bernafas, bila darah mengalir. Ya Allah, berilah aku ni jantung. Ya Allah. Kadang kita tak pernah minta, tapi Allah tetap beri. Walau ketika itu kita buat maksiat, Allah tak putuskan. Padahal Allah boleh je, lepas mengumpat, jatuh longkang. Allah boleh buat je, tapi elok je lepas mengumpat macam solehan. Tengah ngumpat pun dapat solehan. Astagfirullah, dia betul bos kita macam tu. Allahu Akbar, astagfirullah, tak sangka lagi-lagi. Nampak macam ngumpat tu soleha kan? Diselangi istighfar apa. Tapi buat maksiat, cakap aib orang lain. Nabi bersabda, barang siapa yang membuka aib,
Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tutup aib manusia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang membuka aib manusia, Allah akan buka aibnya di dunia dan akhirat, walaupun dia melakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hadis yang lain Nabi sebut, di akhirat kelak Allah akan turunkan sutrah, iaitu ada penghadang kepada hamba-Nya yang jaga aib manusia. Allah turunkan penghadang ketika dihisab antara dia dengan Allah. Manusia lain tak tengok. Sangat susah nak jaga aib orang, sebab paling sudah cakap aib orang. Betul kan? Kalau cerita yang bukan aib, tak best cerita tu. Aku nak cerita sikit pasal bos kita. Cerita apa? Dia bangun awal pagi-pagi pukul 5. Pukul 5 dia rasa pergi surau. Kau pergi surau, dia balik surau. Kau nak cerita apa sebenarnya? Kita akan tanya, kau nak cerita apa sebenarnya? Itulah cerita. Kau tak payah cerita. Melainkan kalau cerita. Kau tahu tak bos kita? Dia akan bangun awal pagi pukul 5. Dia pergi surau. Dia akan lalu dekat rumah janda. Contoh saja lah ya. Cerita tu barulah cerita. Masuk. Dia akan bagi salam. Kejutkan janda. Dia akan kejutkan. Dia memang suka sangat. Dia nak jadikan. Uish, betul ke? Saya minta maaf. Bukan saya cakap janda tu untuk menghina, tidak. Saya minta maaf sangat. Saya sayang sangat pada janda-janda. Betul. Rasulullah sangat sayang kepada janda-janda. Maksudnya di zaman Rasulullah, bila ada janda kematian suami, Rasulullah akan cepat-cepat untuk carikan sahabat-sahabat siapa yang boleh menikahi, sebab untuk jaga untuk anak-anak dan sebagainya. Masya Allah. Dan isteri yang pertama, wanita yang pertama yang bertakhta di hati Rasulullah adalah janda anak 4. Rasulullah adalah suami yang ketiga. Dalam Islam tak ada beza. Dan saya jumpa ramai wanita, sama ada balu ataupun janda, wanita yang sangat hebat. Dan ramai para alim ulama kita dibesarkan oleh ibu tunggal, termasuk Imam Syafi'i, termasuk ramai lagi. Memang ibu-ibu yang seorang tetapi nekat, kuat dan sebagainya. Masya Allah. Mungkin di kalangan kita ada yang hidup menyendiri seorang, belum ada suami ataupun dah berpisah atau suami meninggal dunia. Ketahuilah anda adalah di kalangan orang yang sangat disayangi, dipelihara, dijaga, dipertahankan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya nak sebut tadi tu, kita ni selalu buat maksiat, tapi Allah tak putuskan nikmat. Mengumpat kadang-kadang tak rasa berdosa. Elok je jalan, belenggang je depan mengumpat orang. Jarang kita jumpa menangis kat ujung ni. Kenapa kau menangis? Aku mengumpat. Maksudnya lepas mengumpat tak rasa berdosa, tak rasa bersalah. Padahal hukumnya dosa besar. Ya Allah, kadang mengumpat tu nampak solehah sebab apa? Lepas semayang, dalam kain semayang. Dia jumpa kat surau, kat tempat lain tak jumpa. Ya Allah, atas sejadah, dalam wuduk, ngadap kiblat. Sama kat Tuan Sarah, lama tak jumpa. Lah. Macam mana cerita kawan kita tu yang mana? Yang tu lah. Astagfirullahaladzim. Kisah benar kan? Berlaku dalam kehidupan kita. Ya Allah. Sebab itu, kalau nak cari orang yang segar, cari masa tengah ngumpat. Segar. Kalau nak cari orang macam-macam yang tak segar, cari dalam majlis ilmu lah. Jarang orang mengumpat tertidur. Jarang. Ngumpat takkan tersegar. Betul kan? Masya Allah. Tapi hati sakit. Sebab apa? Sebab ketika buat maksiat, syaitan tepuk tangan, syaitan tak ganggu sikit pun. Di majlis ilmu, syaitan ganggu. Bila solat, syaitan ganggu. Semua bila ibadah, syaitan ganggu. Waktu lain, syaitan pula tolong. Ni betulkan lutut. Lutut sakit, lupa. Tengah ngumpat. Tak apa ke lama? Tak please. Okey. Oh, bila solat 10 minit, imam ni lama betul. Kalau dia jadi makmum, tak nak ada jadi makmum dia. Padahal tak lama pun, tapi rasa lenguh, gatal semua tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Betul kan? Masa shopping, rasa tak lenguh. Kalau suami bagi, ambillah 1,000, habiskan hari ni juga. Suka sama, masalah tiba-tiba hilang. Allahu Akbar. Betapa besarnya nafsu kita mencintai dunia. Memang nafsu boleh jadi kita kuat, semangat. Tetapi orang yang betul-betul nak cari ketenangan hakiki, dia kuat dengan zikrullah. Allahu Akbar.